Assalamualaikum and hello everyone. Nama saya Sophie binti Kamal Bahrin dan saya yang akan memperkenalkan tajuk perbincangan kami pada hari ini iaitu cabaran maklumat palsu di media sosial. Let's go. Pepatah Melayu mengatakan, jerat tidak melupakan pelanduk, tetapi pelanduk lupakan jerat. Begitulah senario dalam kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini, iaitu mudah terlibat dengan aktiviti scam atau penipuan dalam talian oleh sindiket yang mengambil kesempatan ke atas mereka. Tapi, sebelum saya menceritakan dengan lebih mendalam, tahukah anda media sosial itu apa? Mengikut Kamus Dewan, edisi keempat Bahasa dan Pustaka, media adalah alat perantara, komunikasi atau perhubungan, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Jika menggabungkan dua perkataan ini, media sosial, ia menjadi laman sesawang di mana pelbagai aktiviti dapat dimanfaatkan oleh para penggunanya. Media sosial memberi impak yang amat besar dalam masyarakat kita pada masa kini. Kenapa? Kerana teknologi ini membawa banyak manfaat dan faedah. Antaranya, mereka yang mengguna dapat menjana pendapatan secara atas talian. Mereka juga dapat menambahkan kenalan baru, tidak kira dekat mahupun jauh. Malah, dalam bidang pendidikan juga dapat digunakan. Serta yang terakhir, mendapat berita terkini. Namun, percayakah anda, semua benda di media sosial tidaklah betul? Itu sebabnya, kita sering kali mendapat pihak-pihak tertentu yang datang kepada kita tampil mengadu mereka ditipu, mereka difitnah dan mereka dihina di media sosial serta sebagainya. Persoalannya, adakah mereka sudah menyimak kesahihan berita tersebut sebelum memberikan reaksi? Pengguna media sosial yang kita nampak pada masa kini seringkali terpengaruh dengan berita-berita yang hangat, berita-berita yang sensasi. Terbaca sahaja tajuk artikel yang sensasi, dengan lantas berita tersebut akan dikongsi kepada rakan-rakan lain. Maka, apakah pengguna sudah membaca keseluruhan artikel tersebut? Adakah mereka mengetahui mesej sebenarnya yang ingin disampaikan? Kebarangkalian tindakan itu dibuat adalah tiada. Maka mereka ini boleh disifatkan sebagai naif, mudah mempercayai dan ada kalanya menggunakan emosi apabila berfikir. Sedangkan ini tidak sepatutnya diamalkan oleh masyarakat kita. Perkembangan inilah sebenarnya amat membimbangkan kita semua. Masalah berita palsu bukanlah satu masalah kecil lagi. Ia menjadi satu situasi yang merisaukan apabila terdapat individu tertentu yang menyebarkan untuk tujuan yang tidak sepatutnya. Ia juga menjadi satu masalah apabila segelintir masyarakat kita menerima dan mempercayai berita-berita palsu tersebut tanpa banyak menyoal. Lebih menyedihkan apabila masyarakat bersikap acuh tak acuh dan tidak berminat untuk menyimak terlebih dahulu kesahihan sesebuah berita sebelum ia disebarkan. Daripada merujuk dengan mereka yang berautoriti, mereka memilih untuk berkongsi berita berkenaan dengan rakan-rakan mereka dahulu. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang konsep social media. Media sosial merupakan laman web atau aplikasi yang membolehkan pengguna berkongsi bahan serta berkomunikasi di dalam rangkaian sosial. Menurut Anders Kaplan dan Michael Henlin, profesor di satu universiti yang terletak di Jerman, media sosial pula didefinisikan sebagai satu kumpulan aplikasi yang berasaskan internet yang berkembang atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan membolehkan penciptaan dan penukaran sesuatu perkara. Selain itu, ia juga ditakrifkan sebagai sejenis media yang digunakan terus secara maya atas talian dengan membolehkan para pengguna mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi kandungan tersendiri seperti gambar dan video.
Pada awalnya, media merupakan sebuah alat perantara seperti televisyen, radio dan surat khabar. Dengan usaha pelbagai pihak, elemen sosial cuba untuk dibawa masuk ke dalam media dengan harapan untuk diubah menjadi alat yang boleh berkomunikasi di antara pengguna tanpa ada had limit. Jaringan sosial ini berkembang dengan begitu pantas sehingga boleh dianggap sebagai alat komunikasi yang penting pada dunia hari ini, sehinggakan terdapat sesetengah masyarakat yang tidak boleh hidup tanpa media sosial dan internet kerana pada masa yang serba canggih ini, segalanya bergantung kepada dua perkara tersebut. Seterusnya, sosial media boleh diklasifikasikan kepada jenis-jenis berikut. Rangkaian sosial seperti Facebook dan LinkedIn, rangkaian blog mikro seperti Twitter dan Tumblr, rangkaian perkongsian gambar seperti Instagram, Snapchat dan Pinterest. Seterusnya, rangkaian perkongsian video seperti YouTube dan TikTok, rangkaian perbualan dan pemesejan seperti WhatsApp ataupun Telegram, dan yang terakhir, rangkaian tinjauan pengguna seperti TripAdvisor. Sejarah media sosial. Kemunculan media sebenarnya bermula dengan penemuan sistem buletin pada tahun 1978 oleh Ward Christensen dan Randy West di mana kedua-duanya meminati dunia komputer. Sistem tersebut berfungsi untuk muat turun maklumat dan berkomunikasi melalui surat elektronik atau bahasa mudahnya email. Media sosial dikembangkan pada tahun 1971 melalui pengiriman email oleh peneliti ARPA iaitu Advanced Research Project Agency. Pada tahun 1997, sejarah laman jaringan sosial bermula dengan 6degree.com yang dikreditkan sebagai laman sosial yang pertama. Pada tahun 1999, laman web blogger yang dilancarkan oleh Pira Labs menjadi tonggak utama perkembangan media sosial. Laman web ini berfungsi untuk membuat halaman blog sendiri. Evolusi rangkaian media sosial yang sebenar bermula setelah kemunculan Friendster yang menjadi kegilaan pengguna pada tahun 2002. Lebih 90% pengguna Friendster datang dari benua Asia dan Malaysia dikatakan antara 10 negara yang paling ramai mengakses laman ini. Bukan itu sahaja, laman LinkedIn yang berorientasikan perniagaan dan laman MySpace juga didirikan pada tahun yang sama iaitu tahun 2002. Sejarah media sosial diteruskan dengan kemunculan media sosial yang lebih popular seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya. Saya akan meneruskan pembentangan kita pada hari ini dengan tokoh media sosial. Tokoh atau sinonimnya orang kenamaan ialah gerangan yang masyarakat atau seseorang individu boleh jadikan teladan atau contoh untuk kehidupan mereka hasil daripada kejayaan mereka miliki. Antara tokoh dalam bidang media sosial yang masyarakat boleh pandang tinggi adalah Mark Zuckerberg yang mencipta laman sosial atau aplikasi yang terkenal di seluruh dunia, terutamanya di Malaysia iaitu Facebook. Aplikasi Facebook diasaskan pada tahun 2004 semasa beliau berumur 19 tahun bersama dengan rakan-rakannya. Pada awalnya, laman sosial ini hanya terhad kepada penuntut Universiti Harvard sahaja. Kemudian beransur-ansur diperluaskan kepada kolej-kolej lain yang berada di sekitar universiti tersebut. Sejurus selepas itu, Facebook berkembang bagi sesiapa sahaja yang berumur 13 tahun ke atas. Kini, tapak web ini dianggotai oleh lebih 400 juta pengguna aktif seluruh dunia. Kejayaan beliau seperti membeli aplikasi Instagram dan WhatsApp sebenarnya boleh memberi inspirasi kepada sesiapa yang sedang berjinak dengan dunia aplikasi teknologi. Pada hari ini, jumlah bersih pendapatan Mark Zuckerberg dianggarkan lebih $64 bilion. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Internet World Stats, penggunaan Facebook di negara Malaysia mencecah sebanyak 13.58 juta. Tidak dapat dinafikan lagi, aplikasi Facebook antara aplikasi yang berjaya dicipta oleh tokoh media sosial Mark Zuckerberg yang mampu menarik pengguna untuk melayarinya. Fakta dan perbincangan.
Dunia tanpa sepadan merupakan frasa yang sering dikaitkan dengan media sosial, dapat ditarifkan sebagai sifat media sosial yang menjadi lubuk kepada kewujudan ideologi-ideologi baharu yang dikeluarkan oleh anak muda. Bahkan golongan berumur juga mahir dalam menggunakan media sosial pada hari ini. Menjelang era yang kian pesat membangun ini, media sosial memainkan peranan penting dalam pembangunan sesebuah masyarakat, yakni memegang pengaruh yang kuat dalam menjalankan suatu proses seperti proses perubahan gaya hidup dan gaya pemikiran. Media sosial dan penyebaran maklumat palsu adalah perkara yang tidak janggal lagi, dan dua frasa tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Media sosial yang seharusnya menjadi platform interaksi dan carian, kini telah menjadi platform utama untuk penyebaran berita palsu. Segelintir masyarakat telah mengambil kesempatan dalam kesenangan penggunaan media sosial dan internet yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia kepada rakyat dengan menyebarkan berita palsu melalui aplikasi-aplikasi yang boleh membuat ciapan seperti Facebook. Kajian menunjukkan 60.6% pengguna internet menggunakan aplikasi tersebut, dan jumlah peratus ini hampir 2/3 daripada semua orang yang menggunakan internet, sekaligus meletakkan Malaysia sebagai negara ke-11 paling tinggi menggunakan aplikasi tersebut. Jadi, dengan angka penggunaan yang begitu besar ini, dapat membuktikan bahawa media sosial adalah platform utama yang digunakan untuk penyebaran berita palsu. Banyak fitnah dan maklumat salah disebarkan hingga menjatuhkan maruah seseorang. Apatah lagi jika ada ahli kumpulan itu membuat salinan untuk pengguna lain atau menyalin paparan sehingga ia menjadi tular. Tidak cukup setakat itu, ada juga kata-kata cacian, saling menjatuhkan antara satu sama lain, serta mendedahkan keaiban dan kelemahan orang. Jika keadaan itu dibiarkan, struktur masyarakat pasti akan hancur akibat fitnah yang berleluasa di media sosial. Konsep penyebaran mesej di platform utama media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram seringkali dikaitkan dengan kebebasan bersuara dengan tujuan mesej dapat disampaikan dengan berkesan. Ia juga memberi kebebasan kepada individu untuk berinteraksi dengan mana-mana individu di seluruh dunia tanpa keterbatasan jarak dan masa. Namun begitu, kebebasan yang diberikan oleh masyarakat sering disalahgunakan seperti membuat ciapan berita palsu di media sosial yang boleh menimbulkan isu salah faham kepada pelbagai pihak. Ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, iaitu seorang Muslim ialah orang yang menyelamatkan kaum muslimin dari kejahatan lisan dan tangannya. Tidak dapat dinafikan lagi, kebebasan ini tidak dapat dikawal secara menyeluruh kerana penggunaan media sosial yang begitu luas. Media sosial yang dulunya merupakan sekadar ejen pertukaran maklumat, kini telah menjadi sebuah perkara yang memperolehi banyak fungsi yang berguna untuk masyarakat. Jurang kesan media komunikasi pada zaman sebelum wujudnya internet adalah terlalu jauh dengan impaknya kini, walaupun ia telah menjadi alat menyebarkan pengaruh sejak sekian lama lagi. Semua individu perlu mengambil langkah berjaga-jaga dalam menerima apa sahaja bentuk maklumat yang disampaikan melalui platform media sosial ini dan memahami betapa besarnya impak media sosial. Sekian itu sahaja daripada saya. Mari kita teruskan pembentangan dengan slide pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainab binti Jamaluddin. Saya akan menerangkan isu-isu semasa yang terjadi di Malaysia. Seperti yang kita maklum bahawa isu-isu semasa mengenai fake news ataupun maklumat palsu ini bukan hanya terjadi pada satu kategori saja. Maksudnya di sini bahawa politik, ekonomi, sosial terjadi maklumat palsu. Kalau kita tengok, maklumat palsu ini terlalu meluas, terlalu menyeluruh. Sepertinya kalau kita tengok di kaca televisyen, di media massa, di media sosial, terlalu banyak berita yang dipaparkan mengenai maklumat palsu ini.
Antaranya isu COVID-19. Isu ini sememangnya amat sensitif bagi rakyat Malaysia sendiri kerana hal ini melibatkan kesihatan rakyat dan keamanan negara. Agak-agak apa yang akan berlaku jika maklumat palsu seperti ini tersebar? Sudah semestinya akan mengganggu, menggugat keamanan negara, menimbulkan cemas antara rakyat sendiri. Jadi sebagai contoh, kalau isu ini tersebar mengenai jumlah kes COVID-19 tersebar, apa yang akan berlaku kepada rakyat sendiri, kepada diri kita sendiri. Jadi maklumat palsu ini sememangnya terlalu meluas sehingga kan dipandang enteng oleh segelintir masyarakat ini. Secara tidak langsung akan mendorong kepada isu-isu lain yang akan terjadi terhadap rakyat dan terhadap negara sendiri. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kumpulan Fokus Pembangunan Masyarakat, Budaya dan Ekonomi Jabatan Sains Sosial, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum Universiti Tun Hussein On Malaysia telah menunjukkan bahawa majoriti memilih setuju dan sangat setuju kerana menunjukkan individu ini tidak beretika kerana mempunyai amalan breaking news syndrome, di mana apa-apa maklumat yang mereka dapat, apa-apa berita yang mereka dapat terus disebarkan tanpa mengetahui kesahihan status tersebut dan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Selain daripada isu COVID-19, isu berkaitan vaksin juga terlalu banyak maklumat palsu yang tersebar. Ada yang mengatakan bahawa vaksin ini boleh memudaratkan kesihatan dan ada juga yang berpendapat bahawa vaksin ini tidak halal dan ada yang berpendapat bahawa vaksin ini adalah agenda tertentu. Dari sini kita boleh nampak bahawa segelintir masyarakat ini lebih mempercayai maklumat yang tersebar berbanding mempercayai maklumat-maklumat yang dipaparkan di kaca televisyen, di dada akhbar. Jadi segelintir masyarakat ini tidak mengambil berat, dan hanya memandang enteng terhadap isu-isu seperti ini kerana isu ini melibatkan kesihatan rakyat sendiri dan keamanan negara. Seterusnya saya akan menjelaskan faktor penyebaran maklumat palsu. Perkembangan teknologi yang semakin rancak sedikit sebanyak memberi kesan kepada penyebaran maklumat palsu. Jika kita lihat dari berbagai sudut, perkembangan teknologi ini sememangnya memberi kesan negatif ataupun positif terhadap individu tersendiri ataupun masyarakat dan negara. Kewujudan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram dan lain-lain ini merupakan satu medium ataupun satu platform yang digunakan oleh segelintir masyarakat untuk menyebarkan maklumat palsu dengan lebih giat. Sebagai contohnya, kewujudan WhatsApp yang sepatutnya bertujuan untuk berkongsi maklumat ataupun berkomunikasi antara satu sama lain dari jarak jauh ataupun jarak dekat, tetapi disebabkan oleh sikap individu yang tidak bertanggungjawab dan memandang enteng dengan menyalahgunakan kemudahan ini dengan menyebarkan maklumat palsu tersebut tanpa memeriksa kesahihan status tersebut dan tanpa memeriksa dari mana sumber itu. Jadi hal ini menunjukkan bahawa sikap individu itu sememangnya tidak bertanggungjawab demi kepentingan diri sendiri yang sememangnya akan mendatangkan kesan terhadap masyarakat, terhadap negara dan terhadap ekonomi negara juga. Masyarakat kini tidak kira tua atau muda sememangnya lebih gemar dan mudah untuk mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun aplikasi berbanding melalui pembacaan akhbar ataupun menonton televisyen. Ini membuatkan mereka lebih percaya dengan maklumat tersebut tanpa menyelidik sumber maklumat tersebut. Seterusnya, sikap individu yang mudah terpengaruh juga merupakan antara faktor penyebaran maklumat palsu kerana sememangnya wujud di kalangan pengguna yang mudah percaya apa yang mereka baca tanpa mengetahui kesahihan tersebut. Sebagai contohnya, mereka lebih percaya maklumat palsu yang mendapat perhatian di kalangan pengguna. Contohnya bilangan tanda suka yang dikongsikan oleh pengguna tersebut. Mereka lebih percaya bahawa maklumat yang popular adalah maklumat yang sahih berbanding dengan maklumat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kerajaan sendiri.
Jadi ini menunjukkan bahawa ini adalah satu tabiat ataupun sikap masyarakat sendiri yang memandang enteng terhadap isu ini. Sudah terang lagi bersula bahawa faktor-faktor ini menyumbang kepada peningkatan kes penyebaran maklumat palsu yang sedia ada di kalangan rakyat. Secara tidak langsung telah memberi kesan dari pelbagai aspek terhadap individu sendiri, masyarakat dan negara. Seterusnya, saya akan menjelaskan kesan-kesan penyebaran maklumat palsu. Perbuatan menyebarkan maklumat palsu ini telah berlaku sejak dahulu lagi dalam tidak kira sama ada dalam komuniti kecil ataupun besar. Perbuatan ini sememangnya salah kerana boleh menimbulkan salah faham antara satu sama lain. Secara amnya, maklumat palsu yang tersebar ini akan memanipulasi dan mengelirukan pemikiran seseorang tersebut dalam sesuatu perkara. Kesan-kesannya bergantung kepada maklumat yang disebarkan. Sebagai contohnya, jika maklumat palsu yang disebarkan menyentuh sensitiviti keagamaan dan perkauman yang secara sengaja mengapi-apikan sentimen perkauman, kesannya akan mengancam keselamatan negara, kesejahteraan negara, menggugat perpaduan nasional serta keharmonian negara. Seperti kita tahu bahawa Malaysia ini terdiri dari pelbagai jenis kaum dan serta terdiri dari pelbagai jenis pegangan agama. Perbezaan ini mendorong kepada perbezaan pendapat terhadap sesuatu perkara. Apabila kita berbeza pendapat antara satu sama lain, sudah semestinya akan menimbulkan perbalahan, tidak kira dalam kaum sendiri ataupun antara kaum-kaum lain. Itu kesan apabila kita menyentuh sensitiviti keagamaan dan perkauman. Jika maklumat palsu wujud dalam aspek unsur-unsur pornografi, perjudian dan penipuan, ini akan mendatangkan kesan lain seperti menyumbang kepada gejala sosial, keruntuhan akhlak, moral serta mendorong kepada kegiatan jenayah. Memang tidak nafikan terlalu banyak kes-kes mengenai perjudian, penipuan, pornografi yang telah dilaporkan di balai polis, dan ini sememangnya amat serius kerana setiap kali kita melihat berita-berita yang telah dipaparkan di kaca televisyen, sudah semestinya amat merisaukan kerana kes ini semakin meningkat saban hari. Jadi sebagai individu kita haruslah cakna dan peka dengan situasi semasa, kerana hal ini boleh mendatangkan kesan yang buruk terhadap diri kita sendiri dan masyarakat dan negara. Saya akan bincangkan tentang cara untuk mengatasi maklumat palsu di media sosial. Mengatasi maklumat palsu ni bukan sahaja perlukan peranan daripada pihak kerajaan, namun masyarakat dan pendakwah juga memainkan peranan yang penting untuk mengatasi cabaran ini. Tapi, pendidikan dan undang-undang ialah perkara utama yang perlu diberi perhatian bagi memastikan keberkesanan langkah yang kita nak buat. So, dari segi pendidikan, literasi media ni harus ditingkatkan. Apa itu literasi media? Literasi media ni ialah kemampuan kita untuk mengakses, menganalisis dan mengkomunikasikan maklumat dalam berbagai bentuk media. Selain itu, kesedaran sivik dan ilmu agama juga perlu ditingkatkan supaya langkah yang lain tu juga berlaku. Seterusnya, dari segi undang-undang, pihak bertanggungjawab harus mengambil tindakan kepada pesalah sebelum keadaan semakin huru-hara. Undang-undang dekat negara kita juga perlu melaksanakan hukuman yang lebih berat kepada pesalah yang menyebarkan berita palsu, apatah lagi kalau berita dia yang disebarkan tu berbau kebencian. Sekali, pihak kerajaan bertanggungjawab dalam menangani isu penyebaran berita palsu. Dari aspek undang-undang, beberapa undang-undang bagi menghukum individu telah diwatakan sekaligus mengekang berita palsu daripada terus tersebar seperti Akta Anti Berita Tidak Benar, Pemalsuan 2020 iaitu Akta 852 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Sebagai contoh, bagi menghentikan berita dan maklumat yang mampu menimbulkan panik pada orang ramai,
Seksyen 505B Kanun Keseksaan diguna pakai manakala bagi menyekat penyebaran kandungan dalam talian yang bersifat lucah, palsu atau mengancam individu lain. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 digunakan. Dari aspek pendidikan, kerajaan telah melaksanakan kempen kesedaran agar masyarakat berhati-hati ketika membuat perkongsian di mana-mana platform media sosial seperti yang dilancarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), iaitu kempen tidak pasti jangan kongsi dan kempen klik dengan bijak. Punca utama penyebaran maklumat palsu di media sosial. Tabiat mahu menjadi orang pertama yang menyebarkan sesuatu berita tanpa menyemak dahulu kesahihan fakta telah memberi impak negatif dan ianya harus dihapuskan dan dihentikan. Setiap pengguna media sosial perlu mengamalkan konsep tabayun, iaitu memeriksa kebenaran sesuatu perkara terlebih dahulu sebelum menyebarkan. Bagi mengelakkan maklumat palsu maupun fitnah tersebar di media sosial, masyarakat harus memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh daripada sumber yang dipercayai seperti daripada agensi kerajaan dan pihak kementerian. Laman web yang dibangunkan oleh SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, sebenarnya.my boleh digunakan untuk orang ramai menyemak maklumat mengenai berita yang tak tahu kesahihannya. Orang awam juga dapat membantu mengatasi penyebaran berita palsu dengan melaporkan penyebaran itu kepada pihak berkuasa. Laporan boleh dibuat dengan memberitahu nama pelaku, platform media sosial yang digunakan dan tajuk berita yang disebarkan. Yang ketiga ialah usaha pendakwa. Pendakwa ialah seseorang yang berperanan penting dalam menyampaikan seruan dakwah kepada seluruh anggota masyarakat. Mereka menyampaikan agama Islam dan berusaha memastikan agama Islam dilaksanakan dalam kalangan masyarakat dan mengajar umat Islam untuk beradab dan berpegang teguh kepada akidah dan syariat Islam. Tugas pendakwa dalam mengatasi berita palsu ialah menceritakan berita yang benar dari sumber yang tepat seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya seperti berita palsu tentang hukum-hukum dalam agama, mereka boleh memberitahu daripada fakta Al-Quran dan Hadis. Mereka juga perlu mempelbagaikan cara penyampaian yang tidak terhad kepada ceramah di masjid atau surau atau majlis ilmu sahaja. Contohnya, mereka boleh membuat konten di media sosial seperti Reels di Instagram dan TikTok, sebab golongan muda zaman kini kurang gemar untuk mendengar video panjang yang tak straight to the point. Melalui langkah ini dapat membantu golongan remaja memahami dengan lebih jelas tentang apa yang mahu disampaikan sekaligus menarik minat mereka untuk melihat kandungan media sosial lain yang disampaikan oleh pendakwa itu sendiri. Pendakwa juga perlu memberi respon yang baik dan beradab. Mereka seharusnya mendidik dan bersabar dalam menyampaikan dakwah dan mengelakkan menimbulkan fitnah dan menjauhi pertengkaran dalam menyampaikan dakwah. Isu penyebaran berita palsu tidak asing lagi di negara kita. Dengan satu klik di internet, kita disajikan dengan pelbagai perkongsian berita di media sosial seperti di Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter dan FB yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat di negara kita. Berita palsu mengundang keadaan panik dan takut terhadap perkara yang tak benar dan perkara yang tak berlaku. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbau maksud, wahai orang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tak menimpakan sesuatu musibah kepada sesuatu kaum dengan tak mengetahui. Maka jadilah kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini menunjukkan pentingnya untuk memeriksa kesahihan sesuatu sebelum disebarkan. Pengajaran seterusnya ialah orang awam boleh menjadi mata dan telinga pihak berkuasa agar isu penyebaran berita palsu dapat ditangani dengan lebih efisien.
Pepatah bagai kerakap di batu, hidup segan mati tak mahu, yang membawa maksud orang yang malas berusaha tak akan berubah selamanya, ialah pepatah yang sesuai untuk menggambarkan masalah penyebaran berita yang tak sahih ni. Jika seluruh rakyat Malaysia tak menjalankan tanggungjawab masing-masing, maka maklumat palsu akan terus tersebar dan mungkin akan jadi suatu perkara normal dalam kehidupan generasi yang akan datang dan tak dapat dibanteras lagi. So, masyarakat harus sedar bahawa perkara ini tak akan membawa faedah walaupun 10, 20 maupun 100 tahun yang akan datang. Jadi, kita mestilah menghentikan penyebaran berita palsu, maklumat palsu untuk menghentikan fitnah yang hanya akan membawa kemudaratan kepada orang yang difitnah. Seterusnya kita akan bincang pasal kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati Bashiran binti Nur Azman akan membentangkan tentang kesimpulan. Seperti yang telah dibincangkan di atas, kita dapat mengetahui bahawa media sosial adalah satu elemen yang sangat kuat untuk menyebarkan maklumat-maklumat palsu. Tidak kiralah tentang politik, ubat-ubatan, penyakit maupun tentang hal peribadi sendiri. Disebabkan oleh maklumat palsu inilah ramai yang terpedaya dan ditipu. Kadang-kadang maklumat palsu di media sosial ini dapat menimbulkan pergaduhan antara kaum. Perkara seperti ini perlu dielakkan supaya keamanan negara kita tidak terganggu dengan hal-hal remeh. Tindakan yang wajar perlu dilakukan oleh semua pihak, bukan sahaja kerajaan yang perlu berusaha untuk menentang perkara ini. Para masyarakat dan pihak pendakwah juga diperlukan untuk mempercepatkan proses pengesahan maklumat palsu sejurus dapat mengelakkan daripada ditipu dan dipengaruhi oleh maklumat palsu yang telah dimuat naik pada media sosial tersebut. Jadi, sebelum menyebarkan apa-apa maklumat yang telah dibaca atau didengari di media sosial, buat penyelidikan dahulu agar tiada pihak yang terkesan dari segi fizikal dan emosi. Hal ini kerana kes-kes yang pernah berlaku sebelum ini ada yang menyebabkan mangsa mengambil tindakan yang akan melukakan diri sendiri dan juga mengalami gangguan emosi. Marilah kita sama-sama mengambil iktibar daripada sejarah-sejarah yang berlaku di negara kita hanya disebabkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Sebelum menyebarkan maklumat tersebut, tanyalah diri sendiri dahulu. Adakah perkara ini sahih? Apakah yang akan terjadi kepada insan yang terlibat dengan maklumat ini jika ia disebarkan? Adakah insan tersebut peka tentang maklumat ini? Maka sentiasalah peka tentang keadaan di media sosial dan janganlah kita terlalu mudah untuk mempercayai info maklumat atau gosip yang terjumpa di media sosial. Sekian, terima kasih.